Assalamualaikum semua. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat walafiat pada pagi ini. Dan untuk kali ini kita akan belajar bahasa Melayu tema 3 iaitu tentang keselamatan. Unit 9 alatan keselamatan. Standard kandungan dia ialah 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Dan standard pembelajarannya ialah 4.2.1 melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan maksudnya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, cikgu harap murid telah bersedia dengan buku teks kamu, juga buku latihan dan juga buku aktiviti. Baik, untuk hari ini kita akan fokus kepada tajuk kamera pintar. Apa itu kamera pintar? Baik, cuba perhatikan gambar ini. Apa itu kamera pintar? Okay, biasanya digunakan di rumah-rumah. Okay, ada setengah rumah mempunyai kamera pintar macam ni lah. Ada setengah tu dia letak di bahagian penjuru atas bahagian rumah masing-masing. Apakah kegunaan kamera pintar? Okay, biasanya kamera pintar ni digunakan untuk merakam tetamu yang hadir ke dalam ke rumah kita. Jadi apa yang cikgu nak fokus pada kali ini ialah bukanlah kepada tajuk kamera pintar, tetapi kita akan fokus kepada bagaimana kita nak mengolah pantun. Baik, untuk aktiviti hari ini kita akan fokus kepada melafaz dan menjelaskan maksud pantun. Jadi murid semua bolehlah membuka buku teks kamu pada muka surat 56. Jadi cikgu nak murid semua dapatlah melafazkan pantun bersama-sama dengan cikgu ya. Baik, cuba lihat pada rangkap pertama. Okay, jom kita baca pantun ini bersama-sama dengan menggunakan intonasi yang betul. Baik, buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Baik, dapat murid semua? Okay, kita telah melafazkan pantun. Kalau boleh gunakanlah bahasa baku. Okay, guna dengan sebutan yang betul. Baik, sebelum itu kita tengok. Buah lontar masak berisi. Apa itu buah lontar? Macam inilah buah lontar ni. Okay, banyak khasiat dia. Biasanya orang gunakan untuk menyejukkan badan, untuk perubatan, untuk kesihatan. Ni buah lontar. Ni isi dia. Okay, isi buah lontar. Dari rantau tanam di laman. Okey, maknanya dibawa daripada luar kawasan kita dan ditanam di halaman rumah kita. Baik, apa yang cikgu nak fokus sekarang ialah ni yang tulisan yang berwarna biru. Okey, bila pantun yang ini dua baris atas ialah pembayang. Okey, pembayang dia dan baris bawah ini merupakan maksud dia. Yang kita nak cari maksud dia ialah tulisan yang berwarna biru ni. Okay. Kamera pintar alatan inovasi. Bermaksud dari semasa ke semasa kamera ini sentiasa diinovasikan untuk memberi kemudahan kepada kita semua. Iaitu untuk memantau sekitar kediaman. Untuk apa ni? Okay. Adalah untuk memantau sekitar kediaman rumah kita lah. Apa maksud ini? Okay, maksud dia dah ada dalam buku. Okay, maksud dia ialah kamera pintar merupakan alatan inovasi yang boleh digunakan untuk mengawasi rumah sendiri. Rumah siapa yang ada kamera pintar ni? Okay, rumah cikgu pun ada tapi tak adalah boleh bergerak-gerak macam robot ni. Okay, rumah cikgu hanya duduk statik situ cuma just untuk merakam saja. Mungkin rumah-rumah kamu akan datang ada kamera pintar untuk mengawasi rumah sendiri. Baik, itu ialah pantun. Maksud pantun rangkap yang pertama. Sekarang kita tengok pantun rangkap yang kedua. Baik, pantun rangkap kedua. Pergi ke pekan mencari celagi. Di dalam raga ikan gelama. Usah fikirkan harga yang tinggi. Keselamatan keluarga lebih utama. Okay, dapat murid semua? Kita ulang lagi ya. Baca bersama-sama dengan cikgu. Okay, kita lafaz pantun ini
dengan nada ataupun intonasi yang betul. Okey, lagi sekali ya. Pergi ke pekan mencari celagi di dalam raga ikan gelama. Usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Baik, pergi ke pekan. Pekan ni biasalah kita pergi ke pekan. Mencari celagi. Celagi adalah jenis buah celagi ataupun setengah tempat menyatakan buah asam Jawa. Okay. Di dalam raga ikan gelama. Ni ikan gelama. Biasanya kita beli ikan gelama dah masin, dah kering. Ikan gelama masak goreng pun sedap. Okey, tengok maksud yang bertulisan yang berwarna biru ni. Usah fikirkan harga yang tinggi. Mungkin mahal sikit lah harga kamera pintar tu. Keselamatan keluarga lebih utama. Tapi yang utama ialah keluarga kita. Jadi, maksud untuk rangkap yang kedua telah diberikan dalam buku kamu. Iaitu, walaupun harganya mahal, namun keselamatan keluarga perlu diutamakan. Terutamanya, kalau ibu bapa kita yang sentiasa pergi outstation, tinggal kamu kat rumah, tinggal adik-beradik. Jadi dengan adanya kamera pintar ni dapatlah mereka mengawasi gerak-geri tetamu yang datang. Okay, jadi kamu dalam keadaan yang selamat lah dalam rumah. Okay. Baik, itu dia maksud bagi pantun rangkap yang kedua. Kita tengok pula pantun yang ketiga. Baik, pantun yang ketiga. Ke pantai Mersing mencari lokan, pacu kuda membawa sekam. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Okey. Baik. Ke pantai Mersing mencari lokan. Ni adalah ayat pembayang dia. Biasanya ayat pembayang ni kita tengok ujung dia lah. Lokan. Mesti sama dengan barisan yang ketiga, kan. Okey. Baris yang kedua, sekam. Sama dengan baris yang keempat, merakam. Ujung-ujung dia. Kita biasa tengok pantun ni, tengok ujung dia mesti sama. Baik. Mencari lokan. Ni contoh. Lokan ni sejenis hidupan yang kita boleh masak untuk makan. Okey, masak lemak boleh, masak sambal boleh. Dia sama dia spesies kerang. Okey, lokan ni sama spesies kerang seperti kupang semua, kerang semua. Itu spesies dia. Pacu kuda membawa sekam. Sekam tu apa? Ni sekam ni. Sekam ni hasil daripada padi tu. Bila dah ketam padi tu. Dan padi tu, dalam padi tu ada beras. Kita dah keluarkan beras. Yang putih tu beras. Dan yang saki-baki dia tu ataupun kulit luar itu yang kita katakan sebagai sekam. Sekam banyaklah kegunaan dia. Biasa kita guna untuk penanaman. Okay? Boleh berpusing mengikut gerakan. Tengok ni. Okay, tengok kamera ni. Dia berpusing ke 360 darjah. Okay, kiri, kanan, atas, bawah boleh pusing. Sentiasa waspada untuk merakam. Okey. Dia ni sebagai mata kita lah. Okey, bantuan mata kita untuk merakam tetamu yang hadir. Jadi, apakah maksud bagi pantun yang ketiga ni? Kita tengok kepada maksud yang ni. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Okey, maksud pantun ini ialah, jadi boleh berpusing ke semua arah lah dan sentiasa bersedia untuk merakam setiap masa. Okey, dia setiap masa ni dia akan merakam apa-apa yang berlaku, tetamu yang hadir ke, apa yang berlaku dalam rumah kita, sekeliling rumah kita, sentiasa dia akan membuat rakaman. Jadi tak payah risau. Mak bapak yang tinggalkan kamu di rumah tu tak perlu risau. Sebab kamera ni boleh dilihat melalui telefon. Apa yang berlaku, okay, kita boleh setting pada telefon kita. Kita pergi mana-mana pun kita boleh lihat apa yang berlaku di rumah kita. Jadi selamatlah. Okay, kamu berada di rumah lebih selamat. Baik, kita tengok kepada rangkap keempat. Baik, dalam rangkap keempat, jom kita baca bersama-sama. Okay, kita melafazkan pantun bersama-sama. Dari permatang membawa pulasan, pulasan dibawa ke hujung jeti. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibukti. Itu dia. Okay. Dari permatang membawa pulasan. Biasa pulasan ni apa? Ni buah pulasan seperti rambutan. Okay.
Kalau musim pulasan ni sedap ni makan buah pulasan Pulasan dibawa ke hujung jeti. Biasa hujung jeti ni lah tempat di hujung-hujung di kawasan pantai. Ada pelantar macam ni, kecil macam ni, tempat orang memancing, menunggu bot-bot. Ni kita panggil jeti. Tetamu datang dapat dikesan. Pencuri didakwa senang dibukti. Yang ini yang kita nak carikan maksud. Apakah maksud pantun ini? Inilah maksud dia. Okay? Jadi maksud dia di sini, mudah untuk mengesan kehadiran tetamu. Siapa-siapa yang datang ke rumah kita, kamera ni dapat kesan. Dan jika berlakunya kecurian, ada tetamu yang tidak diundang datang, menceroboh masuk, kita boleh jadikan bukti sebagai untuk didakwa nanti. Okay? Bila kita nak pergi balai polis ke, ada pencuri masuk, senang tunjukkan kamera ataupun video bukti tentang kehadiran pencuri masuk ke rumah. Jadi senanglah nak menangkap, kalau pihak polis nak mendakwa menangkap pencuri, ada bukti. Tak kiralah sesiapa yang datang rumah kita sebagai penceroboh, datang dengan niat tak baik. Okay, jadi kita ada bukti dia bahawa dia telah menceroboh ke kawasan rumah kita. Jadi itulah maksud pantun ini. Jadi kita dah melafazkan 4 pantun. Jadi cikgu harap kamu dapatlah melafazkan pantun bersama-sama dengan cikgu dan mencari maksud pantun. Baik, sebagai tugasan kamu. Okey, tengok seterusnya. Baik, sebagai tugasan bahasa Melayu kamu pada hari ini, cikgu nak kamu salin pantun yang rangkap ketiga dan keempat dalam buku latihan serta maksudnya sekali. Okey, tadi kita dah bincangkan tentang maksud pantun untuk rangkap yang ketiga dan yang keempat. Okey, kamu cuma salin pantun rangkap 3 dan keempat beserta dengan maksudnya. Okey. Dan sebagai latihan tambahan, cikgu nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 66. Sekiranya ada masalah ataupun tak faham, bolehlah kamu berhubung dengan cikgu. Okey, selamat belajar semua. Cikgu harap kamu dapat mengikuti sesi pembelajaran PDPR ini dengan jayanya. Dan jangan lupa klik link kehadiran untuk hari ini. Itu sebagai bukti kamu hadir dalam kelas cikgu ataupun hadir sekolah lah pada hari ini. Okay?